Silakan. Ya. Okey, terima kasih Munawar tadi perkongsian di N30 Kijal. Datuk Seri Ahmad Said menewaskan lawannya pada PRU ke-14 tempoh hari 1265 dengan majoriti 1265 dan menewaskan Wan Marzuki Wan Sembok. Jadi ini merupakan antara perkongsian dan juga imbasan yang boleh kita bawakan di N30 Kijal. Berbalik pada Dr. Samsinor, kita beri fokus tadi pada Negeri Sembilan di beberapa kawasan safe deposit. Yang menarik perhatian di Negeri Sembilan juga mungkin pertembungan, orang kata the giant competition ataupun siapa yang bakal menjadi the giant killer antara Puan Sri Bibi Shaliza dan juga Datuk Edin Shazli yang dikatakan akan dipertandingkan di Juasih. Ini mungkin akan membawa kepada suatu tumpuan yang lebih dekat di Negeri Sembilan. Jadi apa mungkin menempatkan calon-calon yang dikatakan mempunyai nama besar ini satu strategi yang dilihat realistik bagi parti? Umumnya strategi parti yang sebegitu memanglah ada baiknya. Ya. Namun kalau kita lihat kepada research lah, kebanyakan literature yang pilihan raya di Malaysia menunjukkan bahawa majoriti lebih memilih parti. Mengutamakan parti berbanding calon. Jadi bertitik tolak daripada situ. Yang saya nak highlightkan adalah bila berlakunya adanya kerajaan perpaduan ni, kembali pada cerita kerajaan perpaduan yang Negeri Sembilan tadi, dua-duanya menang besar. Seorang menang 5 kerusi parlimen, PH menang 3 kerusi parlimen PN kosong. Tetapi adakah selepas daripada 2022 itu mereka duduk bersama, adakah pihak pengundi di bawah boleh menerima keadaan itu? Macam saya kata tadi, adakah wujud kemelut di Muara Kasih tu? Sebabnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk pengundi menerima secara total apa yang disampaikan. Macam Prof kata tadilah, dia nak yang di bagi atas tu dah cantik, cuba mendapat kompromi, toleransi dan sebagainya. Tapi adakah dia sampai kepada akar umbi? Kalau sampai, bolehlah menang. Tapi kalau tidak, dia akan dinamik ni, dia akan mengubah walaupun datanglah calon giant sebagaimanapun. Ini pengundi seolah-olah tajuk lagu ni di persimpangan dilema. Di sana menanti, di sini menunggu. Saya pun terfikir benda yang sama. Dan akhirnya kita akan pergi ke hujungnya apa sebenarnya, dan kemudian janji tinggal janji. Macam mana ni? Okey, itu antara senario yang boleh kita gambarkan menerusi tajuk lagu pagi ni. Sekarang menceriakan pagi anda juga dalam kita berdiskusi berkenaan dengan situasi dan juga suasana penamaan calon pada hari ini bagi 6 negeri. Telah pun selesai pukul 10 pagi tadi, alhamdulillah, dan kita akan cuba dapatkan juga beberapa input semasa juga bersama dengan rakan-rakan di lokasi sebentar lagi. Okey, dan kalau menyebut tentang parti berbanding calon, dan ini bermakna kesetiaan itu masih lagi utuh, Prof. Okey, jadi adakah ini juga menjadi sandaran juga bagi PRN pada kali ini bagi setiap negeri-negeri yang terbabit, ataupun mungkin akan berlaku juga perubahan seperti mana juga dinyatakan oleh mungkin parti-parti tertentu yang pergi ke lokasi-lokasi bertanding di kawasan-kawasan yang dianggap sebagai putih tadi. Adakah ini merupakan satu keberanian yang menunjukkan positif dan optimisnya bahawa perubahan itu mungkin akan berlaku dan bukan lagi bermaksud parti berbanding calon itu tadi? Tak, saya melihat trend untuk menunjukkan afiliasi kepada parti itu sudah semakin terhakis. Itu jelas apabila UMNO sendiri berhadapan dengan dilema di mana ahli sudah melakukan protes dan bilangan kerusi hanya tinggal 30 dalam PRU ke-15. Dan afiliasi dalam kalangan generasi muda khususnya, kita melihat mereka melihat berisu. Mereka tidak terikat kepada sifat walak kesetiaan pada parti, tetapi lebih kepada isu calon dan mempunyai kecenderungan mengamati perkara-perkara yang bersifat membawa kepada pulangan ke atas diri mereka. Jadi sifat kesetiaan pada parti yang kita lihat beberapa pilihan raya lepas sudah semakin luntur, terhakis, mungkin disebabkan perubahan landscape politik tanah air yang membawa kepada perubahan ini. Jadi mungkin di kawasan-kawasan spesifik itu masih lagi ada. Itu tidak boleh kita nafikan. Tetapi semakin membesar rasa ketidak sifat keintiman, keserasian pada parti itu ketara. Dan kalau kita perhatikan,
keputusan pada pilihan raya lepas juga telah menunjukkan bagaimana wujudnya, bagaimana Perikatan Nasional mampu untuk menang lebih banyak kerusi berdasarkan bukan kerana keahlian ataupun kesetiaan kepada parti gabungan tersebut, tetapi undi protes yang datang daripada yang lain. Faktor penolakan. Faktor penolakan mungkin disebabkan tolakan dalaman dan juga tarikan daripada luar. Okey. Mungkin ini satu-satunya pilihan yang ada. Mungkin tolakan ke atas pengguguran calon, sabotasi dalaman, cah keting, sokong bawa rebah, musuh dalam selimut, kan. Kesemua ini berlaku menyebabkan yang satu lagi pihak mempunyai kelebihan bukan kerana kekuatan yang terbina dengan sendiri, tetapi disebabkan kelemahan yang ada di sini. Jadi bagaimana untuk membaik pulih? Sebab itu saya percaya kepada konsep memanusiakan politik. Sebab itu Hani banyak bercakap tentang rakyat. Bagaimana kita nak merakyatkan kepimpinan, memanusiakan politik itu penting. Barangkali itu intipati yang mahu dilihat oleh pengundi kali ini. Mahu melihat jika sekiranya nilai-nilai itu dibawa di dalam sentimen yang mahu diterjemahkan dalam bentuk sokongan, bukan lagi bersifat parti semata-mata, tetapi parti itu menjadi penggerak, pencetus dan juga pemangkin, suntikan ke arah calon yang diperkenalkan dan juga isu jika dapat ditangkis dan juga dibaik pulih imej penjenamaan pemasaran yang dilakukan. Kerana kalau kita perhatikan, ada setengah calon, dia tidak bergantung pada parti, dia bergantung kepada kewibawaannya dan mampu untuk menang. Tetapi ada juga calon yang ada banyak kriteria yang memenuhi aspirasi penduduk tetapi gagal menang kerana parti yang diwakilinya itu parti yang salah. Okey, cuma bila bercakap tentang calon ini bukan saja kepada faktor parti tetapi mungkin meneruskan legasi seperti mana YB Taufik Johari di Sungai Petani tempoh hari dalam PRU, dan juga kali ini Puan Sri Bibi Shaliza, isteri Tan Sri Isa Samad, dan di Kuala Kangsar kalau tidak saya ingat saya meneruskan legasi Allahyarham suaminya untuk calon sebelum ini. Jadi ini menimbulkan persoalan berkenaan tentang apakah legasi itu juga memberikan impak kepada kecenderungan pengundian di sesuatu kawasan tersebut. Tetapi sebelum itu kita nak berjeda seketika kerana Munawar difahamkan ada laporan dari lokasi untuk saat ini untuk pengumuman calon-calon yang sudah pun diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Silakan Munawar. Ya, betul.